Dia masa tu yang memerhatikan kami. Ada kata adalah carilah kerja lain. Tak ada ke pendapatan macam ni? Cukup ke? Kesian anak-anak, malu anak-anak macam ni. Macam tu lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys ke YouTube channel Erman Taib yang sentiasa membawakan konten dan perbincangan tentang dunia kewangan dan juga hartanah. Okey, dalam video kali ini saya ada dua orang tetamu yang cukup istimewa, bukan sahaja dari segi konten video kita hari ini, malahan dalam kehidupan saya. Iaitu dua orang anak muda yang bakal kongsikan rahsia, strategi, proses yang mereka terlibat, bagaimana mereka berjaya untuk memiliki rumah pertama mereka. Okay, so sedikit profil yang boleh saya kongsikan peringkat awal ni. Mereka ni adalah pasangan suami isteri. Orang muda, kalau tengok wajah dia tu muda sikit daripada saya lah, wajah dia tu. So mereka ni adalah usahawan Dr. Shu. Dr. Shu ni iaitu doktor. Kalau kita panggil doktor ni, orang ramai jumpa kerana ada penyakit. So kalau anda ada penyakit yang melibatkan kasut, mana kasut kita demam ke, sesema ke, muntah-muntah ke kasut kita tu kan. So boleh jumpa dengan mereka ni. Kerana nama perniagaan mereka juga adalah Dr. Shu. Okay, so let's go guys. Sama-sama kita dengarkan kisah mereka ini, usahawan enterprise Dr. Shu yang membaiki kasut orang, dan bagaimana perjalanan kisah mereka daripada bisnes tersebut boleh beli rumah pertama mereka. Alright, let's go. Okay, Azmi dan juga Ewa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana menjemput kami untuk berkongsi cerita sedikit lah daripada pengalaman yang kami lalui. Fantastik. Alhamdulillah. Dan juga bagi pihak studio Erman Taib ni juga ingin mengucapkan terima kasih lah di atas kesudian Azmi dan juga Ewa, walaupun dalam kesibukan melayan pesakit-pesakit kasut. Kalau tadi saya follow up pun saya lambat sikit, saya ramai pesakit ni. Tak apa, mana pesakit semua kita dah bagi ubat tidur, jadi dah boleh relax. Jadi doktor dah boleh datang ke sini lah. Dah boleh keluar lah kan. Maksudnya ditidurkan, so kejap lagi kita datang balik, semua dah bangun balik. Ya, betul. Dia macam ni lah, macam kalau kata klinik haiwan tu kan. Betul. Kan orang datang bawa haiwan. Ya, betul. Ada bawa kucing, ada bawa anjing, arnab, apa semua, burung kan. Kalau kata dalam konteks Ewa dan juga Azmi ni, orang bawa kasut rupa macam-macam lah. Macam-macam. Kasut, bukan kasut je. Bag lagi. Barangan kulit. Leathercraft pun ada kita buat. Okay. Stroller pun ada orang bawa. Stroller stroller baby pun, tu. Kemah pun ada orang bawa. Kemah pun ada. Yang paling rare adalah orang bawa kaki palsu pun orang bawa. Kaki palsu. Macam-macam sebab kaki palsu dia sakit. Kaki palsu dia sakit. Ya. Kaki palsu dia sakit. Okay, interesting. So semua akan bawa barangan masing-masing yang berasaskan barang kulit. Kulit. Okay. Bag, kasut kan. Okay, kulit, beg, kasut. Yang saya perasan itu masa saya pergi kedai tu, siap ada tali pinggang. Ya, betul. Ada topi, ada jaket. Okay. Walaupun dengan jenama Dr. Shu, tapi dia ada melibatkan juga pembaik pulihan kepada barangan bersifat leather, kulit. Ya, betul. Dia lebih kepada treatment. Dia lebih kepada repair, treatment dan juga restoration. Jadi kita apa tadi yang last tu? Restoration. Okay. Saya dengar macam installation. Restoration. Okay. Jadi benda-benda tu macam kebanyakan yang mereka hantar beg, kasut, barangan kulit, barangan peribadi ataupun barangan-barangan kesayangan diorang sendiri lah. Okay. Kebanyakan yang kami terima adalah kasut. Kasut lah kebanyakan semua kasut lah. Yalah, dari segi branding tu pun directionnya adalah untuk membaiki kasut. Tapi orang boleh faham walaupun awak letakkan Dr. Shu, orang bawa beg. Diorang tahu Tengok Dr. Shoes mesti boleh baiki beg,
Bagi kasut barang kulit. Ini Dan regular customer ke ataupun customer baru tahu-tahu je? Awak mesti boleh buat bag saya kan? Setiap hari ada customer baru dan setiap hari akan ada orang bertanya, boleh repair bag? Boleh repair bag? Boleh repair bag? Okay. Setiap hari akan bertanya. Walaupun dia tampak dekat pintu tu Dr. Shoes, dia datang bawa bag dah. Ya betul. Tak perlu nak nama Dr. Shoes and Bags. Tak perlu Tak perlu. Dr. Shoes pun orang dah nampak somehow dia ada kaitan dengan leather dan sebagainya. Betul. Kalau kata Azmi ni dulu sejarah pembelajarannya apa? Saya belajar daripada orang tua saya sendiri. Oh, okay. Daripada umur saya 14 tahun semula. Sebab kalau ikut sejarah dia, mana agak nakal sikit lah masa tu. Masa tu? Masa pemula masa belajar. sekarang dah okey dah? Dah. Ada lagi baki-baki dia lagi? Sikit-sikit dia tinggal. Ada sikit-sikit tinggal. Tinggal sikit lagi. Mesti ada. Betul. Jadi mana tempoh pembelajaran kan tu biasa orang sebut kan adalah dulu nakal kan. Jadi nakal. soalan sekarang okey ke? Okay. Dia dulu nakal tapi sekarang ada sikit dia tinggal. Sikit lah baki-baki sikit lah. Orang kata apa nak habiskan dalam orang kata apa baki usia tu kan. Bagi usia betul. Okay. So kisahnya Yalah pada umur 14 tahun saya dah start belajar untuk menjahit. Okey, mana saya belajar permulaan dia daripada slipper dan juga sandal. Okey. lama. Maknanya masa tu apprentice belajar jahit slipper dulu. Slipper dulu. Okey. Lepas tu baru sandal. Lepas tu baru kasut-kasut wanita. Sebab kasut wanita banyak kan semula lembut. Jadi tapi serius ni 14 tahun pada umur 14. Betul punya nakal ni. Maksudnya betul-betul diam kan. Berjahit kasut sebab masa tu, masa zaman nakal tu, orang nak memonteng, nak monteng sekolah. Kalau duit sakat RM5, jangan monteng. Tak baloi nak monteng. Tak baloi nak monteng. Pergi sekolah lah kata. Pergi sekolah lah. Monteng pun pening tak ada duit kan. Ya betul. Jadi kalau nak monteng dengan RM5, lepas tu nak makan nasi ayam minta kawan. Tak habis lah. Orang kata apa, ponteng yang tak terhormat lah tu. Betul. Kan? Boleh tak ada kehormatan monteng tu kan. Dalam monteng apa kerana pula tu kan. Okay. Mana nakal dia tak padu lah. Ya betul. Jadi kita masuk, mana kita jadi seorang budak nakal yang ada level dia. Ada kelas lah ada sikit. Kelas. Nakal yang ada gaya, ada duit. Jadi masa tu Yalah, bila monteng ni kan banyak masa. So nak isi dengan apa, perut kosong. Jadi masa pada waktu tu, maknanya pada tahun 2003 2002 masa tu start. 2001 macam tu. Okey, maknanya kalau orang lain selalunya pergi sekolah RM5. Saya sebabkan ada kemahiran tu bantu ayah untuk jahit. Jadi pergi sekolah RM25, RM30. Jadi bila nak monteng tu, okey, rasa macam anak orang kaya sikit lah. Padahal bergaya lah sikit monteng tu. Pasal ada RM20. Jadi seronok sikit lah nak monteng. Jadi nak makan nasi ayam pun ada gaya. Tidak tu tengok kawan makan nasi ayam, kita pakai roti canai lah. Okey, bukan nak pasal kita selera roti canai, pasal kita tak ada duit. Tapi nak agak monteng. Nak monteng. Jadi start pada tu lah yang saya mana keinginan nak monteng tu memang tak dapat dihalang lah. Jadi dengan adanya skill tersebut, monteng tu ada lebih bergaya sikit lah. Dia ada kelas. So masa tu ayah nampak kan, apa-apa hal masa depan kalau dia monteng kerja ke apa ke, dia ada skill. Dia ada backup. Kan kalau kata tak apa cerah masa depannya kerja corporate ke kan. Kan biasa kan orang nak lihat sebagai pakai smart apa semua kan. Monteng kena buang. Tapi tak risau. Dulu dia ada skill. Mungkin dia tengok anak dia dulu ada harapan untuk jadi ahli politik. Tengok kaki monteng tak dapat lah ni. Okey. Banyak gelap kan. Bila dia buat politik gelap. Corporate gelap kan. Jadi macam apa yang boleh kan. Itu punca startnya saya masuk dalam bidang jahit kasut ni. Okay, maksudnya hands on skill lah. Pembelajaran hands on. Belajar sikit tu buat. Okay, nice. Dia bukannya pergi vocational ke apa semua ke sekolah teknik ke untuk belajar tak ada leather apa semua tak ada. Mana pembelajaran jenis-jenis leather apa semua pun on the field terus. Ya betul. Skill tu ada sendiri kan. Daripada kasut tu tiba-tiba skill bag pun dia boleh buat. Belt boleh buat. Betul tak? Tali pinggang semua. Dia datang sendiri daripada kasut tu. Tapi betul tolong kata, maknanya betul lah perkataan practice make perfect. Jadi kalau kita rajin practice, kita akan lebih mahir dan lebih expert. Okay. Yalah. Jadi benda tu dia datang sendiri. Apa sekali bidang kali pun, practice lah. Banyaklah buat rujukan. Mesti kita akan makin lama makin pandai. Tak pernah lagi sejumpa orang belajar praktis makin lama makin tak pandai, tak ada. Yalah, saya setuju tu lah. Tak kira bidang apa pun, bukan cerita bidang kemahiran. Kalau kata skill soft skill dan sebagainya, kalau kata cerita perunding tanah kan,
Dia datang kelas, dia belajar, dia pergi seminar apa semua. Ha. Yelah, itu pembelajaran katalah 20-30% yang dia absorb masa tu. Tapi pembelajaran dia paling padu adalah bila dia start buat. Ya. Apatah lagi bila dia buat silap. Ya. Ya. Dia akan belajar sesuatu. Sudah tentulah. Ya. Kalau kata Azmi dulu masa buat asyik silap kan. So kita dah belajar. Kalau buat macam ni dia silap. Yup. Kan. So dia kemudian tu dia punya progress tu lagi kemas lah kan. Jadi sesuai lah dalam program ni pun untuk memiliki harta tanah. Memiliki rumah. Memiliki rumah. Berapa banyak step yang salah yang kami buat dan kami belajar. Betul. Itu nanti soalan-soalan silap tu sudah tentu semua yang sedang menonton video ni tak sabar nak dengar kisah dia kan. Okey, tu kita ambil sedikit profil. So kita lihat ini adalah pasangan suami isteri yang fokusnya buat bisnes Dr. Shu. Dan pendapatan utamanya adalah dari segi bisnes Dr. Shu tersebut lah. Okey, nice. So tak ada pendapatan lain semata-mata Dr. Shu tersebut. Betul. Okey, sekarang ni kita dah establish satu profil iaitu kepada anak-anak muda. Kan, kalau yang makan gaji okeylah, dia punya pendapatan yang dia boleh establish di mata bank adalah pendapatan gaji dia itu. Ya. Kan, dia punya consistent income, dia hantar statement apa semua senang, bank nak analyse senang. Saya cuba untuk bawa satu perkongsian dengan jemput Puan Ewa dan juga Azmi ni adalah kalau mereka yang rasa enterprise yang buat bisnes online kan ada kan yang kata suri rumah, buat kat rumah, jual kuih, kan jual tudung sebagainya, tak boleh ke beli rumah. Ni kita nak lihat dalam segmen tu. So bila kalau siapa yang menonton ni belajar dengar kisah ni, maksudnya saya pun berada dalam segmen usahawan yang sama. Ya, betul. Boleh beli dan especially rumah pertama macam ni kan. Okay. So kalau dia ambil daripada cerita rumah kita terus pada rumah tu. So sebelum kita masuk dalam gelanggang membeli rumah, so apa yang berlaku sebelum tu masa buat bisnes Dr. Shu? Nak tanya, Dr. Shu ni dekat mana? Dekat bangunan Akid Mara Kajang. Kami ada sekarang ni kalau dulu mula-mula dekat kaki 5 depan KFC Kajang. Kaki 5 betul-betul dekat tepi jalan tu lah. Betul-betul mula dekat KTM Sedang. Tu first ada kedai, ada gambar dia. Dekat KTM Sedang mula-mula tu pasang kemah 8x8 kanopi tu. Duduk bawah tu dengan satu box depan. Yang biasa kita jumpa tu lah kadang depan bank. Ya, betul. Kan kadang-kadang kat tepi kedai kereta ada kotak tu kan. Betul. Lepas tu maknanya bermula sekecil itu. Ini bukan Dr. Shu yang dalam shopping mall ke tepi klinik kesihatan ke bukan kan. Ni mana tepi kaki 5 Ya, betul. Mana orang lalu tu lah. Ya, betul. Orang tumpang lalu depan tu. Kadang-kadang mana yang anak-anak yang sopan tu dia pandang lalu pakcik atau lalu pakcik, walaupun masa tu muka muda. Tapi tetap dia panggil pakcik, lalu pakcik. Tak, saya rasa usianya muda. Muka tu saya mungkin setuju dengan budak tu lah kenapa dia panggil pakcik tu. So bagaimana bermula? Maksudnya semua orang ada sejarah tersendiri. Betul. Tak perlu nak rasa kedil dengan sejarah masing-masing. Yang penting adalah apa yang kita usahakan untuk majukan diri dan bisnes kita lah. Betul. So bagaimana meningkatnya perjalanan tu? Mana saya lepas pada dekat Sedang. Bermula daripada KTM Sedang tu, okay? Lepas tu berpindah dekat Kajang. Dekat depan KFC Kajang. Okey. Kalau buka Google View apa semua memang ada gambar saya tengah menjahit kat depan tu. Google View Google View yang type je. Yalah orang kata apa kalau kata street view apa semua tu. Betul. Maksud kan? Memang ada. Famous. Sedang elok band Google tu tengah ambil gambar, tengah menjahit. Memang ada. Dari situ lepas tu lama-kelamaan kami bincang dengan suami isteri. Cakap sebab perniagaan ni boleh pergi jauh sebenarnya. Kita buat research kan. Kita buat research. Kita buat research. Ambil keputusan untuk buka kedai. Ya, betul. Kita tengok. Daripada tepi jalan tu apa research buat masa tu? Kita tengok persaingan yang ada sekeliling. Okay, first saingan yang sekeliling yang ada. Masa tu kita kena bersaing 14 gobler ataupun 14 tukang kasut yang ada dalam Pekan Kajang. Kajang saja. Tapi saya boleh earn saya punya income sama macam mana saya bekerja. Dengan 14 tukang kasut yang ada dekat dalam Pekan Kajang. Dalam kawasan yang kecil, persaingan yang sangat ketat. 14 kan gobler tadi kan tukang kasut tu, tapi still pendapatan pendapatan orang kata demand tu banyak kan. Demand tu masih tinggi. Maksudnya orang yang ada masalah penyakit kasut ni frekuensinya agak tinggi lah. Betul. Memang tinggi. Memang sentiasa ada. Saya ingat Azmi berapa kali kalau ada kasut ke beg ke hantar sekali pun saya tak pernah. Maksudnya penyakit tu saya ingat macam
penyakit yang jarang. Tapi dia Tak penyakit selalu yang ke. dia macam orang demam minta MC macam tu lah. Ya, betul. Okey. Masa start pada tu kita dah buat research, mana kami saya Kita buka buat satu research tempat. Saya dah buat research, kata okey, kita start buat next punya step. Okey, Ewa saya bukakan satu tempat dekat dalam bangunan Akib Mara Kajang. Okey, tepi jalan tu kan. Okey, betul-betul seberang Metro Mall Kajang betul, kan. Metro Mall, Metro Plaza. Metro Plaza sebelah Kajang. Metro sebelah tu di sebelah Metro Plaza dan juga sebelah TMB Kajang. Tahu? Mana bangunan tepi tu dekat bawah flyover tu, kat situ lah kawasan dia. Kat ruang lega. Tapi kita mula-mula kat situ bukan kedai. Kita duduk atas lantai. Kosong je masa tu. Bentang kapet. Oh, dalam Akib Mara tu ada foyer, ada lantai tu. Lobby Depan Medan Selera tu kan? kan. Betul, mana dia punya ruang lega dia lah. Orang dengar macam dah upgrade kan. Rupanya daripada tepi jalan dalam lantai. Kawasan lantai. Dalam bangunan. Dalam bangunan. Mana tempat dia tertutup. Okay. Kita start buat kat situ. Alright. Tapi masa tu Ewa jaga kat situ, saya jaga depan KFC lagi. Tapi strategi dia ada kat situ yang mana ada buat strategi. saya repair, customer collect dekat Akib Mara. So Saya customer repair, tahu. customer repair kat Akib Mara. Jadi secara automatik customer tahu. Satu kedai lagi ada dekat Akib Mara. Okey. Kita buat step. Situ maknanya step by Wah, step. business simple, straightforward, yang cash flow tinggi ni kan. Mayalah semua berdeal dengan cash semua kan. Pun ada strategi tersendiri Kena. Okey. Sebab kita tak nak kat situ je. Banyak ni inspirasi pembelajaran ni kita. Yelah ada je. Kalau yang menonton kan saya tengok kan ada yang usahawan takoyaki. Betul. Ada jual goreng pisang, macam-macam. Masing-masing punya selera bisnes masing-masing kan. Betul. So maksudnya at least kita kena ada strategi. Keinginan untuk progress tu. Ya betul. Kena Ada target. strategi dan berani mencubalah. Itu memang dia punya golden Betul. rule dia lah. Berani mencuba ada peluang untuk progress. Ya, betul. Tak berani mencuba duduklah selesa dalam zon semasa kan. Okey, so masuk dekat kawasan foyer tu, dekat kawasan lantai tu. Orang dengar macam, saya sekarang masuk Akib Mara. Orang tanya kedai mana? Tapi bila orang Di tanya, lantai. orang tengok kita dekat bawah, dekat bangunan Akib tu, orang akan expect, ada ke orang hantar? Ada ke orang nak hantar? Okey, Ada ke masa orang tu. hantar? Lepas tu kita orang cakap ada. Kita orang punya strategi kita sendirilah. Macam Yang nak paling- target semua. Yang paling agak tersentuh kat hati yang kita berkobar-kobarnya, lagi kita nak work hard, pergi. maknanya kita orang bagi betul-betul buat lagi cepat kita punya kenaikan. Bila ada seorang hamba Allah ni yang bercakap, tak nak ke suami cari kerja lain? Kesian tengok keadaan macam ni. Suami gitu. yang Macam mana tu anak-anak kisah sini. dia? Suami dengan suami dengan anak-anak meniaga macam tu kan? Duduk atas lantai, jaga atas lantai, anak duduk atas lantai, balik Masa atas tu anak lantai. berapa orang? 3. Yang masa dekat kawasan lantai Ya, betul. Akib Mara tu lah. 3 orang. 3 orang. So Ewa masa tu duduk dekat situ bawa anak. Ya, Bawa sekali. kita orang satu family. Bekerja satu family. Satu Yalah family. Azmi masa tu dekat tepi jalan tu kat KFC tu. So Ewa dengan anak 3 orang kecil-kecil. Ya, kat situ. Kat Untuk situ jaga stok barang je. Maknanya Azmi Dia orang buat apa? Diorang sekali. Duduk baring main phone macam tu. Ya, betul. Ada dekat situ. Ada So orang macam lalu. macam Balkis dia belajar semua Dah ada dekat belajar kat situ situ kan. lah. Yelah tak maksudnya kalau orang lalu tu ini yang jadi kisah ni. Ya, betul. kat situ lah. So apakah ayat hikmah dia masa tu, ayat hikmat dia masa tu yang buatkan kalau berada di persimpangan nak putus asa ke nak teruskan? Tak, kita teruskan. Yelah sebab- masa tu apa ayat dia kata suruh apa? Dia suruh mana kata dia cakap dengan dia saya. dengan Ewa masa tu. Lepas tu saya cakap, saya kata, tak, kita tak kat sini je. Tak apa soalan dia? Dia tanya, kenapa tak suami cari kerja lain, kenapa duduk dekat situ je, kesian anak-anak semua. Lepas tu saya cakap, tak, kita orang tak selama-lamanya kat sini. Jangan risau, kita orang ada, kita orang punya target kita orang. Kita orang akan cuba dapatkan kedai. Yang cakap ni siapa? Orang-orang keliling lah. Orang keliling. Orang keliling yang memerhatikan kehidupan tu. Orang peniaga-peniaga keliling yang ada. Yelah pada dia pula rasa sengsara tu. Dia rasa susah. Sedangkan tapi kita Ewa orang happy. Azmi masa tu happy je. Anak-anak anak-anak pun tak tu. adalah Ya, berguling menangis sepi tu. Ya. Orang pula rasa sakit. Tapi kita orang dah ada target. Tapi kita belajar sesuatu Ewa Amir kan. Nak cari orang yang melihat kita sengsara ni senang kan? Betul kan? yang banyak ilham tiba-tiba, yang dia tak tahu apa kita lalu sebenarnya. Betul. Kan? Dan orang yang sentiasa untuk bagi pandangan idea, yalah bagi pandangan idea untuk berhenti perjuangan tu memang ramai.
Ya. Ramai sangat. Kita ada strategi kita. Kita ada plan kita. Kita adalah hardship yang kita faham kena lalu. Dia tak tahu jom bakal tahu. Cik kita lain je lah kata. Kesian anak. Masa tu tak ada bunyi ke bawa Grab je lah selesa kata apa semua kan. Yalah. Tak ada. Kan? Dia tak ada bunyi. So masa tu apa lagi? Masa tu Ewa jaga kat Akhir Mara. Saya jaga kat kaki 5 kat depan KFC. Pukul 6 pukul 7 saya tutup kedai. Saya akan sambung balik kerja dekat Akhir Mara. Dia bunyi tutup kedai tu. Roller shutter ke? Dia cuma tutup tong tu saja. Tutup tong. Bukan kedai Tom. Kalau kau kedai dah tutup ke? Buka lagi. Buka lah. Kan. Dia cuma tutup tong je. Jadi kita nak ada style sikit. Kadang Iwan tanya, dah tutup kedai dah? Ajak on the way. Selalu kedai. Tanya tutup tong je. Tutup tong kunci je. Okey, kedai dah tutup. Boleh buka kejap? Boleh. Dah buka balik. Betul. Lepas tu sambung balik kat Akhir Mara. Ramai je masa tu yang memerhatikan kami. Ada yang kata carilah kerja lain. Tak ada ke pendapatan macam ni? Cukup ke? Kesian anak-anak, malu anak-anak macam ni. Macam tu lah. Tapi diorang tak tahu apa target kita sebenarnya kan. Kita tak kat situ je. Ada something kita nak buat. Tapi kita orang dah diorang dah nampak lah sekarang kan. Tapi masa saya berpindah ke masuk kedai pun ada juga yang bercakap, yang tanya, tengok tu kan dah tak boleh niaga. Tak sampai 3 bulan dah tutup dah. Dah tutup kan dah tutup kedai dah. Tapi dia dekat lantai. Kat lantai tu. Maksudnya tutup juga. Tutup kedai lantai tu. Sedangkan dah masuk kedai dalam. Ya betul. Sebab masa saya dapat kunci kedai malam tu juga kita kemas, pindah barang masuk kedai. Kita target besok kita start operasi kedai. Okey, jadi lantai tu pandangan orang kedai tu tengok kosong. Besok dia tengok, kan dah cakap dah tak boleh nak berniaga. Tak boleh, tak lama. Kan dah tutup dah. Tapi ada seorang makcik tu kata, apa orang tu dah dapat kedai dah. Dapat kedai dah. Macam mana boleh dapat? Ya. Ni ada orang dalam ni dengan cakap tu. Pula dah. Ni pakai orang dalam. Dia kalau nak bagi skeptikal anda yang buruk ni kan, memang ingat betul mulut dia kan. Bahasa kita orang nak dapatkan kedai tu kena interview kan. Betul, kena bersaing. Saya kena bersaing. Kena buat proposal. Nak yakinkan pihak Mara ni yang kita boleh bayar sustain dan company tu sustain. Sebab masa saya isi borang dah hantar proposal, secara jujurnya proposal saya tak dibuka. Sebab dekat depan tu tukang kasut. Dia tengok tajuk pun dia dah skeptikal lah. Tapi pasal pada pandangan dia masa tu skeptikalnya tukang kasut ni tempatnya di tepi jalan. Bukan proper kedai. Bagi mereka, saya tak salahkan mereka sebab diorang pun tak pernah dengar cerita macam mana seorang tukang kasut ni. Kita pun tak salahkan dia. Cuma kita kena terangkan macam mana kehidupan tukang kasut ni, yang boleh pergi jauh, yang berani kenapa boleh ambil kedai. Itu yang saya cerita, saya interview dengan orang. Tapi yang saya ingat masa tu saya interview dengan pihak Mara, saya kena bersaing dengan 10 peniaga-peniaga yang dah ada company yang besar. Yang nak office tu. Yang nak kedai tu. Yang dah stabil. Ya betul. Kedai-kedai kosmetik, kedai supplier sejuk beku, kedai supplier minyak hitam, gadget and accessory. Ini lebih padu kalau dengar dia punya profile tu kan. Profile dia kalau saya dalam komiti buat keputusan tu, saya nak klien, saya nak penyewa yang stabil. Ya betul. Saya tak naklah drama tiap bulan. Boleh tak bayar separuh. Betul kan? Betul. Ya, mendengar tukang kasut, kedai kasut depan tu, kan? Baiki kasut. Kalau kedai kasut tu okey lah lagi kan. Ini baiki kasut. Sebab proposal tu baiki kasut kan, bukan tukang kasut. Baiki kasut. Bila diorang tengok baiki kasut je, perception diorang ni benda tu dekat kaki 5. Tak boleh begini. Tapi kita orang nak tukar mindset diorang sebenarnya. Tapi masa interview tu saya berjaya tambat hati mereka. Walaupun semua lelaki, saya berjaya untuk menambat hati mereka untuk membuka. Kau nasib baik Mi semua lelaki. Kalau ada wanita masa tu, mungkin kau kena tambat ke tu? Ada. Tadi saya berjaya diorang buka profil saya satu persatu. Okay, saya berjaya diorang buka diorang ni. Tapi diorang masih was-was lagi sebenarnya. Sebab saya perasan diorang kata masih was-was sebab ayat terakhir tu diorang kata kalau kami bagi nanti, kalau tak boleh nak sewa lepas 2 bulan 3 bulan tu tak boleh nak sewa, jangan tunggu-tunggakan pulang je kunci. Dia tu. Saya kata tak ada masalah.
Tapi alhamdulillah kami dah bertahan 6 tahun. Masya-Allah. 6 tahun 6 tahun kami dah bertahan. Dalam pelbagai landscape ekonomi. 6 tahun. PKP, yalah 6 tahun PKP dengan COVID, dengan PKPB, PKPP apa semua tu. PK semua macam-macam. PK apa nama kita pun dah last track nak fikir apa lagi. Tahu tak apa. Boleh lalu dengan baik. 6 tahun Lepas tu yang seronoknya kedai yang kita orang dapat tu kita orang target sebelum tu kita orang nak kedai tu. Tapi kedai tu lah yang kita dapat kan. Kita target kedai tu 2 tahun 3 tahun sebelum tu. Masa tu saya bekerja. Masa saya kerja saya pusing-pusing kat situ. Saya buat part time je. Bagi kasut. Saya buat part time kat rumah apa semua kan. Untuk satu hari nanti kita nak cari kedai ni. Dapat hotspot ni best ni. Yang utamanya masa tu bagi kasut. Yang part time ni buat apa? Bagi kasut juga. Part time bagi kasut. Yang utamanya kerja office. Pernah kerja office juga. Satu kerja. Cumanya jiwa tu tak boleh tahan kerja office. Tahan sebab saya kaki membangkang. Dia berbalik kepada sejarah tadi lah. Kan? Dia kena tambat tu susah. Dia tak boleh kan. Dia jenis manusia ni dia tak boleh ditambatkan dekat meja dan juga kerusi dia tu. Dia orang kata apa, fighter usahawan tu kuat lah dalam hati. Kita tak tahu kan. Kita sama kenapalah tak kena, kenapalah tak masuk jiwa. Paksa kan, tapi somehow it doesn't, orang kata apa, tak work out lah. Jadi macam rupanya dia ni memang jenis kasar punya orang, buat kerja kan, suka fight, suka berusaha, suka macam ni lah, suka tidak tak seronok. Okey, tak ada masalah. Duduk kaki lima di kala dunia memandang pelbagai pandangan yang negatif. Betul. Tapi seronok. Sampai kawan saya, kawan sekolah lalu saya senyum, tak tahu je terus saja. Dia kenal pandang, tak tahu je. Siap tak kenal Siap buat tak kenal Ada yang duduk dengan, ke dia tak dengar masa tu? Ada dengar lah. Dia duduk lalu depan mata saya. Okey. Saya tegur, saya senyum. Senyap je, pandang tak tahu je. Alamak. Ada yang duduk saya duduk dekat depan cermin KFC tu. Belakang saya cermin, ada meja makan. Kawan sekolah saya makan dengan awet dekat meja belakang. Saya pandang tegur, dia pandang tempat lain. Okey, dia tak nak associate dengan tukang kasut kan? Tak nak dia tak nak macam kalau kata awet dia masa tu kan. Kawan awak tukang kasut. Kan? Kalau kata masa tu katalah contoh pakai baju smart ke kot ke tie kan. Oh tu macam oi classmate. Saya rasa tu panggil tu. Kalau masa tu saya tak kisah. Saya tak kisah pun. Sebab satu hari nanti saya percaya satu hari nanti bila kita dah ada satu level yang apa yang kita plan nanti, target apa yang kita plan, apa kita target, member semua insyaAllah semua akan datang. Tapi apa yang kita buat memang betul. Bila dah ada satu level tu memang orang dah start pandang okey, dia bukan tukang kasut biasa. So daripada lantai dalam keadaan hati kan, okey, daripada tepi KFC bawa ke ruang lega lantai dan berada dalam mata tu hari-hari berdoa berhajat kedai ni aku nak. Target tu. Yalah, saya nak cuba bawa dalam video ni satu yang the power of vision kan. Kan kalau kita asyik nak somehow kan, kalau ikut kajian lah, kita punya minda separuh sedar kita ni, subconscious mind kita ni kan, dia akan design habit yang sesuai. Mana kan dia akan design cara kerja, kesungguhan dia. Pasal apa kita nak tu dia ada numbers dia. Berapa sewa sebulan, apa nak kena buat. Jadi kita pun mengkaji apa proposal nak buat, kita cari. Mana kan? Nak juga. Saya suka buat perumpamaan macam kita nak beli kereta. Mana kan, hari-hari kejap-kejap buka, kejap-kejap tengok gambar kereta, tengok video YouTube, review pasal kereta tu. Kejap-kejap buka website dia, kejap-kejap lalu dekat showroom, berhenti sekejap dari luar, lama-lama masuk dalam try. And somehow sikit-sikit kita tak berasa, kita designkan aktiviti yang sesuai, bina income untuk hajat kita tu. Betul. Itu power vision lah. Dan satu lagi saya nak cerita pasal inspirasi usahawan ni kan, the power of belief. Percaya. Dikala dunia tak percaya kita. Dikala dunia datang dengan kesian anak-anak apa terbaring tepi ni kan. Yelah, kalau kata tengok daripada segi kebersihan lantai. Nak bersih macam mana lantai? Dah sapu mop pun still lantai. Bukan tempat untuk baring. Betul. Macam mana Wah masa tu? Dami macam mana? Kan? Ada kapet, kita beli kapet. Walaupun kapet still bukan tempat untuk baring. Mana faham tak kan? Tak apa yang buatkan Yalah kamu berdua somehow terus believe yang dia orang tak faham. Mana kan macam mana yang yalah, kalau kata Wah masa tu sedih tak Wah? Nak kata sedih tu ada juga.
Tapi saya anggap benda tu cabaran je. Betul. Kalau dia cakap, Tak, secara original perasaan masa tu. perasaan tu adalah juga rasa rasa down sikit, tapi saya tak lama. Sekejap je. Saya cuba cari, sebab kita dekat dalam mindset dah ada apa yang kita nak. Saya rasa saya tak sampai kat sini dengan Azmi. Kita ada next future untuk saya dengan anak-anak. Next plan. Biar bersusah dulu. Tak apa. Biar berbaring atas kapet tu pun, saya ada plan saya. Tak, ini inspirasi besar pada usahawan ni yang macam-macam, yang buat kerepek lah, yang jual handphone lah sebagainya. At the end of the day, kita control belief system kita. Kita control belief system kita control. We have the power to control and keep on believing. Maksudnya terus mempercayai yang benda ni boleh berlaku. Betul. Dan bahayanya kalau kita mula buka gelanggang, bagi ruang pandangan orang. Ni bahaya ni tau. Ya, bahaya tu. Sebab tu saya kadang-kadang saya cakap kepada tim saya apa semua kan, ada impian, diam-diam je, tak payah cerita kat orang. Pandang kan? Apa impian awak? Kan saya cakap tak payah cerita. Orang kan okey, dia tak cerita. Cukup dia seorang percaya cukup dah. Pasal bimbang, takut kita salah jual. Kita bercerita kat orang kan, impian saya macam ni, contoh kan. Orang pun bagi pandangan. Kena pula yang jenis memang di sudut hati dia tak boleh tengok kita berjaya kan. Oh tak payahlah, itu dia semua memang kan. Itu macam bimbangnya kita terbeli pandangan ni. Tapi yang betul lah apa yang saya cakap tu memang betul. Di kalangan ahli keluarga pun ada juga yang mengatakan tak ada masa depan. Nak jadi apa? Lebih kurang lah macam tu. Lebih kurang lah yang tak ada masa depan. Tapi ada beberapa ayat yang saya sendiri rasa macam cabaran lah. Dia bukannya hinaan, cabaran lah. Apa ayat padu sikit yang sampai sekarang boleh ingat? Engkau nak jadi apa? Engkau nak jadi apa? Tukang kasut macam Amy, macam bapak dia sampai tua macam tu. Gunakan kita pula sebagai contoh. Maksudnya gunakan contoh untuk suruh anak-anak belajar. Engkau tengok Amy tu. Itulah dia orang tak belajar. Kasar tu loh, kita dengar tu kan. Katalah kita tengah cuci pinggan ke apa, dia marah anak dia kat tengah tu. Ingat kita tak dengar. Syaru tak tidur kat 2-3 malam tu. Dia pun ada. Masa tu tengah duduk makan hari raya. Tapi kita orang okey je. Kita okey je. Lepas tu masa tu saya berkongsi cerita yang mana saya ada impian untuk beli mesin. Okey, beli mesin, saya nak beli mesin. Lepas tu dia kata, ada ke duit kau? Mesin tu mahal, ada ke duit kau nak beli? Tu saya tanam hati, satu hari nanti aku akan dapatkan. Aku akan buktikan. Yelah, saya duduk bimbang beginilah pandang kan. Kita bercerita impian kita kepada orang yang tak menentu. Walaupun ahli keluarga sendiri, yang ahli keluarga kita juga manusia biasa, yang ada ramuan perasaan yang pelbagai. Ada yang bersifat hasad, ada yang dengki, ada yang mungkin yang nak tengok kita berjaya. Ada yang sapu. Yang mana bilangan tu mungkin kecil. Nak cari yang tengok kita jatuh ni ramai. Senang nak cari, betul kan? Besar dunia ruang. Bilangan dia ramai. Saya bimbang takut jumpa itu. Tengok contoh kan. Dia tak tahu hujung pangkal kita punya cash flow, business, potensi sebagainya. Kita sajalah buka cerita sikit. Saya niat nak beli mesin apa semua. Senang aja. Dia respon mana tu, tahu ada jalan kan. Mana duit? Kau banyak duit ke? Kan? Cara tanya tu skeptikal betul loh. Dia bukan macam direct. apa saya boleh bantu, tak ada. Dia macam kau tak payahlah nak mesin-mesin apa semua kan. Kata. Tapi kita orang anggap benda tu yang sebenarnya kalau kita layan benda tu dia akan jadi down terus tau. Kita orang ambil benda tu positif. Biasa manusia biasa. Apa yang diorang cakap tu kita jadikan cabaran lah. Kita buktikan. So kita terima kasih juga kat diorang. Kita terima kasih sebab diorang, kata-kata diorang tu yang menghasut kita untuk kita buktikan. Yang mana? Tak apa, kita buktikan. Dia fikir kita tak boleh, kita boleh. Tapi betul Mi tau. Dengan izin Allah semua. Yelah, somehow saya banyak dengar usahawan apa semua kan. Antara inspirasi kejayaan mereka adalah tomahan sejarah yang mereka lalui. Kan? Kalau dia tak bercerita macam tu, tak lalulah momen yang orang hina, orang kutuk. Dan dia mewujudkan satu emosi kan. Dia jadi spark dia jadi letusan emosi yang kau jaga kau tengoklah aku buktikan kata-kata kau ni salah. Penting juga kan. Penting tu. So maksudnya usahawan kalau kita kena kutuk ke apa semua, ambil dia sebagai baja positif yang membenihkan semangat kita. Betul kan? Kau kata aku tak boleh beli mesin apa semua. Aku ingat ada seorang pernah saya duduk dengan dia. Aku ingat dia punya wajah muka masa tu sampai sekarang. Tapi aku nak pergi terima kasihkan dia. Kalau dia tak maki, tak hina aku hari tu, tak kutuk aku itu, aku tak buat keputusan besar tu, aku tak berada di mana aku berada sekarang. Betul.
Banyak kan? Betul. Yelah kata dengan izin Allah, orang tu Dengan izin hadir, Allah, kutuk kita apa semua, duduk berdua, okay Dapatlah fine, alhamdulillah. kita buktikan pada dia yang betul boleh buat. Ya. Itu betul. cakap itu yang Iwan kata, dia terima kasih. Dia Terima berterima kasih kepada Masya orang-orang Allah. yang menghina, yang downkan kami. Ya. Terima kasih sangat. Pandang So, rendah apa ya, semua. sebab benda tu yang membuatkan semangat kami untuk lagi tunjuk lagi apa lagi yang best. Apa Nama lagi, kita apa sedar, lagi, apa lagi. sedar kan. Lagi laju lagi. Wow, kita dah punya jadi progress. Ya. sesi inspirasi usahawan dah ni tuan-tuan. Weh, nak cerita rumah tak masuk lagi ni. Rumah lagi. Tapi saya nak ambil peluang ni sebagai anda berdua, pasangan suami isteri yang bermula daripada tepi jalan. Jalan. Kalau orang kata daripada Kaki bawah tu memang kena lah ni kan. Betul. Dia orang berdua dia mula daripada bawah. Daripada mana? Bawah lantai. Kaki 5 lantai. Kaki 5 lantai. Sekarang ni Ruang dah ada lega. kedai. Yup. Kedai ada 2. Ada Tiga lah. 3. Total 3. Servis, kedai spa dengan satu akademi. Dah ada Dengan 3 kedai dekat Kek Mara tu. Bukan, Dua. 2 kedai kat Kimara, 1 kedai kat Shoplot dekat MK Forward. Masya Allah. Daripada tepi KFC, tepi jalan, kaki 5 kepada lantai, letak kapet, baring lebih kurang. Kan yang orang lalu memang tak sanggup nak tengok lah. Ya. Kalau kata ahli keluarga tu, Tak salah. daripada jauh je tengok. Oh, apalah keluarga aku Betul jadi ni. macam ni kan. Wow. Dah sampailah ada kedai 3 sekarang kan. 3 alhamdulillah. So sebelum kita masuk cerita rumah lah kan, apa nasihat usahawan dekat situ? Nasihat usahawan. Yalah kalau katalah satu apa dia? Nasihat Dua apa dia? dia. Okey, yang pertama, kalau nasihat saya lah, pandangan saya, nak buat apa sekalipun buatlah, tapi buat sampai jadi. Betul. Okey, jangan fikir berapa kali jatuh. Fikir berapa kali kita nak naik. Dan satu lagi, yang kedua, percaya dengan apa yang kita nak buat. Confident yang apa yang kita nak buat ni mesti akan berjaya. Minat. Contoh, macam dia jual pen, kan? Mesti dia akan berjaya satu hari nanti menjadi jutawan penjual pen. Percayalah kalau betul-betul dia bersungguh-sungguh. Yang penting terus usaha dan usaha. Mesti dia akan berjaya. Kan? Lepas tu antaranya jadikan hinaan orang tu, benda buruk tu jadikan cabaran lah untuk Cabaran. kita terus ke depan. Progress kita akan jadi lagi laju. Yalah kalau dari sudut tu, saya selalu bagi tahu tim kan. Kita tak boleh elak hinaan ni. Betul. memang tak boleh. Pasal kita terlibat dalam manusia. Ya, Kan? Keluarga ke, kawan-kawan itu ke. biasa. Kalau nak kata yang datang memuji, yang memberi harapan, tak ramai. Tak aman. Ya. Yang banyak yang datang ni adalah jenis yelah nak merendahkan, nak biasa. memperkecilkan, nak Jangan menunjukkan. Jangan marah. Jangan marah. So tips dia, Jangan marah. jangan marah. Jangan marah. Okey. Tip dia kalau siapa yang menghina kita tengah nak jadi seorang usahawan ni, orang menghina kita, jangan marah. Oh, Okey. Gap. jangan ambil- jangan marah. Okey kan? Senyum. Terima hati terbuka. Tanam dalam hati. InsyaAllah. Aku akan buktikan apa yang kau cakap ni salah. Tu je. Tapi bila berjaya, kita datang dengan penuh senyuman dia. Tak payah kita nak cakap apa-apa. Tak payah Tak payah nak cakap apa. Kita Tak payah datang panggil senyuman. balik macam pegang kan. Kau ingat tak itu kau kata kan? Tak payah. Ketuk boleh dekat mesin tu ke tak ada. Tak perlu. Dia, Itu je. dia dah jadi macam terima kasih lah. Kalau Kalau kau tak kutuk aku dulu, aku selesa. Ya. betul Kan? Citulah. Selalu kebanyakan yang saya jumpa bila orang kutuk hina kan, terus down. Oh, 3 bila hari je cari kekuatan healing balik kan. Healing. Kadang larikan diri healing, lama healing. Menong. Betul. Lepas tu tak tahu nak apa nak buat dah. Jangan macam tu. Dia kena ada Bila plan, orang hina, ada target. orang kutuk, ambil dia sebagai motivasi untuk diri kita. Oh, tapi bukan sebarang-sebarang tu. Mana kan? Yalah kena pula the moment dalam life kita yang paling rendah kan. At our lowest point kan. Katalah yelah kita buat kasut tak menjadi ke, orang tak hantar ke, tengok anak-anak terbaring pula tidur kan, meleleh air mata kita tengok kan. Ya. Datang pula, sudahlah tu, benda ni tak boleh. Kamu tak kan? Oh, bahaya. Yelah somehow you guys percayalah waktu tu waktu tu nak lalu, tapi kalau setengah orang macam yelah betul lah kan. Betul lah. Betul lah, market kasut ni orang yang macam bukan tu semua dia orang tak ada masalah tak kasut. ada target kot rasa. Dia kena ada target, ada plan, ada target apa yang dia buat tu. Maknanya kena minat lah kan. Tanam impian. Impian. Ya, Tanam betul. impian. Tanam impian dan kita seorang cukup dah percaya impian tu. Betul.
Macam dalam konteks ni awak berdua lah. Nak begitu kan? Awak percaya tak? Saya percaya. Dah cukup. Apa dunia nak fikir, bagi dia fikir. Betul. Pasal penat tau kita nak yakinkan dunia ni. Orang kata apa, tak ada hasil pun nak puaskan hati orang ni. Mana tak ada. Banyak orang keliling kan. Kita pergi nak terangkan, nak justify yang dia tak ada kena-mengena pun dalam proses tu. Dalam tak ada kena-mengena, tak ada sumbangan pun dalam proses. Kalau dia bagi pinjam loan ke apa tu, semangat lah juga nak kompis kan. Tak ada, memang sekadar duduk minum kopi, pam dia bagi kita tinggal. 3 bulan kemudian jumpa balik kan. Saya pantang betul lah. Okay, settle. Nice. Tu dari segi wow, first half kita ni cerita pasal inspirasi usahawan yang banyak Yalah, dan Ewa dan Mi boleh bercerita dalam keadaan yang somehow hari ni bila cerita balik apa lalu tu, dia jadi something yang sonok dilalui pula. Waktu tu sakit. Waktu tu kan waktu tu sakit. Orang nampak yelah kita nampak sedih, sabar. Kalau kata duduk bersila kat lantai berjam-jam sakit kata. Kan sakit pinggang, sakit punggung, penat, lenguh apa semua kan. Waktu tu. Tapi bila kita dah berjaya ni, ingat balik the hardship yang kita lalu tu, somehow kita macam best lah. Dulu ingat tak kita duduk tepi lantai apa semua kan. Momen tu yang kita rasa macam bestnya masa tu. Sekarang ni macam busy macam busy lah. Macam bila ada kat kaki 5 tu, free je masa. Ada, senang. Yelah, maksudnya dari segi kesusahan tu, dari segi beratnya ujian tu, nikmat yang Allah bagi. Bila kita lalu tu kita faham kan. Kenapa pentingnya ujian ketika tu. Saya faham sesuatu tau. Bila dalam bisnes kita lalui cabaran kan, ujian dan sebagainya lah. Saya faham sesuatu. Kenapa kena lalu. Kadang-kadang tim jumpa saya ke apa, rasa teruk lah macam ni kan, contoh kan. Saya kata tahniah. Kenapa saya faham dan kenapa saya ucap tahniah? Kerana awak sedang bina muzzle business tu. Muzzle ni kena bina. Dia tak boleh something yang masuk join ada muzzle tak. Dia kena bina. Sabarnya, belajarnya. Kena belajar. Faham tak? Komitmennya. Faham tak kan? Betul. Kan dia bina kan. Dia punya kekentalan tu dibina. Dia bukan sesuatu yang diserap. Dia kena lalu. Kena lalui. So that's why dia boleh jadi level yang berbeza. Pasal orang tak faham apa dia lalu. Betul. Orang tengok apa awak berjaya hari ni. Orang tak faham stamina yang proses yang dia lalu membina muzzle tersebut. Betul. Okay, now kita masuk pula cerita pasal Umar. Okay. Ni barulah masuk panduan kepada semua dah ada cerita yang lebih kurang sama kan, buat bisnes sebagainya, yang terus believe dengan bisnes masing-masing tu. So sekarang ni kita bercerita pasal sebelum beli rumah, apa fasa sebelum beli. Rumah tu pun ada juga cerita lebih kurang sama. Masa tu duduk macam mana? Dulu masa tu kami duduk sewa. Sewa rumah. Sewa rumah dekat yang kami dah beli sekarang ni. Yelah, sewa rumah tu hasil pendapatan baiki kasut dekat lantai tepi kaki 5 tu. Yelah, orang yang tak faham kan, sila-sila orang yang kerja smart, pergi kerja apa semua ngantai, sakit nak bayar sewa. Sengit-sengit nak bayar sewa, miss kan, lari daripada tuan rumah. Tapi kita yang duduk tepi kaki 5 lantai yang orang nampak hina, lemah, tak ada masa depan, tu lah bayar sewa steady. Yang pentingnya calculation tu. Calculation tiap bulan tu, tiap hari duit masuk kena catat, cukup ke tak cukup ni, cukup ke tak cukup. Itu sebab saya beruntung sebab saya dapat student sir ni yang agak detail bab account ni, ada kat detail. So maksudnya dia belajar dengan saya dulu, manfaat ada lah, menjadi. Ini contoh anak murid yang menjadi Mula betul lah yang kami menyewa kat situ. Dan so rumah itu disewa. Akan sewa. Kita sewa 2 tempat Berapa lama menyewa? Dulu masa mula-mula kami sewa dekat Desa Pandan lah. 4 tahun. Itu masa kerja. Masa bekerja. Tapi start yang kita masa bekerja pun kita ada try hard nak apply beli rumah. Diorang cakap kalau nak beli rumah kena terus pergi kat bank, bawa payslip apa semua. Tapi bukan direct macam tu sebenarnya. Saya pernah pergi. Bank tak layan. Dia ada cara. Dia kena cari tok guru dulu apa bang. So dah sewa yang rumah yang recent sewa sebelum beli tu berapa tahun? 10 tahun. Yang rumah ni lah 10, sekarang ni 10 ke 11 tahun enggak lah. Menyewa? 10 tahun. Ya. 10 tahun menyewa. 10 tahun menyewa. Dengan pendapatan Dr. Shu tu boleh menyewa sampai 10 tahun. Ya betul. Tuan rumah tu memang heaven betul lah.
Dia jadi macam satu peringkat tak ingat rumah dia mana kan. Tiba-tiba duit masuk je kan. Dia tak ingat tu. Nak pergi rumah dia pun dah sesat. Tuan rumah nak datang rumah, boleh share location tak? Saya lupa rumah saya kat mana. Yelah, because tuan rumah kalau macam katalah saya kan investment kan. Rumah tu kat mana pun semua, yang penting duit masuk. Saya beria hafal rumah tu pun semua. Penyewa tak bayar sewa, masalah pun semua. Lagi saya pening. So bayar cantik 10 tahun. Alhamdulillah. Tak sampai bunyi langsung tuan rumah tu suruh keluar. PKP lah dia. PKP tu adalah kita minta discuss sikit. Kurangkan. Itu normal. Itu landscape ekonomi yang memang semua orang terkejut. Global. Tak kurangkan. Mana kan? Bukan kata Dr. Shu. Doktor yang betul sini pun. Apa-apa bidang lah. Bukan kata doktor medical. Doktor apa-apa pun masa tu. Dia tergamam dengan keadaan landscape ekonomi ketika itu. Ya, betul. Okay, so dah menyewa selesa 10 tahun. Okay dah. Buat income daripada Dr. Shu seadanya. Boleh sewa, boleh makan, boleh pakai. Anak-anak boleh sekolah dengan baik. Betul. Kan, sekadar pendapatan daripada sebagai gobbler, sebagai apa dia panggil tu, tukang kasut. Tu ni nak betulkan pandangan masyarakat ni kan. Jangan lihat daripada apa depan mata. Lihat dengan nombor di belakangnya. Betul. Ya. Tadi saya baru duduk dengan seorang ni, dia kerja dia hantar ikan. Kalau dengar tu macam satu pekerjaan yang tak ada dalam senarai lah, impian kan. Kalau kata dalam kelas dulu cikgu tanya apa, saya nak jadi hantar ikan. Tanya doktor, lawyer kan, yang biasalah, zikir yang biasalah. So the point is, dia hantar ikan. Dia kata dia ambil ikan fresh. So dia hantar ke rumah-rumah. Saya dengar macam something yang business model simple, ambil ikan fresh hantar kat rumah kan. Sehari dia boleh buat dalam 800 ke 1000. Saya percaya. Apa nak kan? Ikan fresh daripada pasar. Ada ikan jenaha, ikan merah, ikan syakap pun semua kan. Dia ambil gambar pun semua, orang order. Ada yang nak siap potong, ada yang nak siap siang apa semua kan. So dia buat siap satu set, hantar. So orang tu dapat fresh, ikan fresh yang dah siap buang perut apa semua settle, boleh masak. Saya kata simple model ni saya awak buat apa? Tengoklah kalau hari tak berapa order tu dalam 800 sehari, bukan sebulan. Orang punya handsome pergi kerja apa semua kan. Tak dapat. Sebulan buat 1,500. Gaji kan sekarang gaji minimum kan 1,500. Awak kata dia kata kalau weekend weekend memang saya pukul habis lah. Kadang-kadang buat 2,500, 3,000. Saya jadi macam Masya Allah, business model maksudnya luas je, mahal luas. Betul. Rezeki Allah dalam business. Itu yang dia kata tadi. Dia percayakan dia punya business dia. Saya rezeki. Dia pun tak ada nak cerita kat siapa-siapa. Orang tanya pun dia jawab simple. Kau buat apa? Aku hantar ikan. Orang dengar macam orang ingat macam pemurung, macam tolak tong itu kan. Apa kau nak fikir, kau fikirlah. Aku tahu kau hantar ikan. Okay, so 10 tahun menyewa tu, apa yang tercetusnya perasaan, yelah apa yang berlaku ketika tu yang nak beli. Masa tu kita pun dah start cuba pujuk dah. Kita orang dah cuba pujuk. Selepas 10 tahun? Tak dalam tempoh 10 tahun tu. Okay. Kita ada kat disik-disik tuan rumah. Cakap nak jual ke apa, dia kata tak apalah, duduklah dulu. Duduk. Mula dia buka harga. Dia dah buka harga. Mula tu dah buka harga. So saya pun dah start survey lah dengan payslip. Waktu tu bekerja. Start survey payslip saya, try pergi hantar kat bank kan. Diorang kata kalau nak apply, terus lah try pergi kat bank. Saya pun ingat direct kat bank lah. Lepas tu pergi kat bank tak layan. So start daripada situ lah. Kenapa bank tak layan? Tak tahulah sebab pasal payslip apa? Payslip Dr. Shu ke? Tak, payslip bekerja. Bekerja betul lah. Mungkin tak ni kot, tak penuhi kriteria. Dia tak ada cakap apa-apa je. Yalah, masa tu gaji berapa? Time tu 1,400-1,500. Okey dah tu, nak buka gelanggang okey dah tu. Maksudnya Eli lah dapat perhatian kan. Tapi betul lah, memang okey. Tapi kalau kata ni mata bank ni macam tak berbaloi lah. Rasalah. Awak pergi tambah income lagi boleh tak? Betul. Kasarnya macam tu lah kan. Nak beli rumah. Masa tu owner buka harga mulut berapa? Buka mulut berapa? 280. 280. Patutlah bawa 1,500. Memang elok lah tu. Tak tahu saya. Yalah. Orang kata berzaman liter kalip lah tu. Zaman tadika kan, tak tahu apa. Pandai-pandai usus ni, dia biasa kan survivor. Jadi semua benda pun nak langgar je kan buat kan. Dia nak cuba buat sendiri dulu. Lepas tu tak, soalan saya, apa yang buatkan perasaan nak membeli tu? Apa yang lalu masa tu? Ada rasa orang hina ke, kutuk ke, rasa macam
Yelah kata nak pindah-pindah tak ada pun 10 tahun. Masa tu kami sebab tengok ada rakan-rakan yang lain. Ada yang dah memiliki rumah. Okey, ada yang memiliki rumah, high risk, maknanya landed, semua dah ada yang dah rumah kos rendah semua. Tapi bagi saya, diorang semua dah ada rumah. Kita bila nak ada rumah, anak dah berapa dah? Mohon rumah PPR, tunggu turn sampai dah U-turn dah. Sampai dah U-turn dah. Kan kalau sewa kan tiba-tiba penyewa nak balik dah. Kat mana kita nak tinggal? Owner antara punca juga. Owner. Itu antara punca juga. Sampai satu tahap kita fikir, kalau tuan rumah ni ambil balik rumah mana kita nak sewa? Sekarang sewa semua mahal. Lepas tu deposit lagi kan. Anak berapa masa tu? Masa tu dah 3 lah. Masa tu dah masuk nak masuk 3. Masa tu masuk nak 3. Masa penyewa tu. Masa tu perasaan datang. Ada cetusan emosi masa tu tak? Maksudnya orang pandang rendah ke apa, kau buat kasut ni setakat sewa je lah. Dia masa tu belum lagi. Tak ada lagi? Belum lagi. Dia bila kita dah start usaha kan, nak dapat, masa tu adalah kutukan, ada yang kata bagi down pun ada. Itu biasa. Yalah, apa cerita masa tu bagi tahu kepada keluarga, pada kawan-kawan? Masa tu kita masa dia masih belajar lagi. Masih kerja. Saya part time untuk saya buat full time kasut dan juga malam part time burger. Malam part time burger. Buat burger berniaga sini je lah. Masa tu kita dah start rancang apa semua. Kata ni tak boleh. Kita nak tak nak kena ada rumah juga. Kena ada rumah. Sampai satu tahap kalau tiba owner ni minta balik rumah, kita nak sewa dengan modal lagi apa semua lagi. Okay, so dah mulalah start kisah episod membeli rumah. Yep. Okay, so kisah dia itu sebab kemudahan fasiliti kat area situ macam memudahkan kami lah. Sekolah dekat, hospital belakang rumah, bomba dekat, balai polis dekat, mall dekat, apa benda semua ada, petrol pump semua ada. Jadi kita cakap, cuba kita tanya tuan rumah, kita beli tak rumah ni? Kita cuba beli tak? Sebab fasiliti semua mudah ada. Mudah. Jiran pun alhamdulillah dapat jiran yang baik sangat. Yelah. Maknanya location rumah semua dah okey lah kan. So merisik lah tanya tuan rumah. Masa tu yang dia buka harga 280. Masa tu kan 280. Lepas tu bila dah try apply, yang tu yang jadi down. Bila bank tolak tu jadi down. Lepas tu dah senyap. Lama sikit senyap. Bank tak tolak pun, tak proses pun. Tak proses pun. Bukannya dah rasa dia tolak. Bukannya dapat rejection letter ke apa tak ada. Tapi kita dah rasa dia tolak. Dah rasa kan. Dia bukan tolak dia ketepikan dokumen kita. Dia beri tu. Okay, so yang kisah yang berlaku tu orang terus down lah masa tu. Tak adalah down. Maknanya nak cari cara jalan nak beli rumah tu tak tahu macam mana macam mana nak cari jalan tu. Dia jadi macam buntu tu. Yalah, saya nak dengar yang orang masa tu pandangan apa masa tu? Masa yang lepas kes yang Ewa ni, kita lupakan dulu. Fokus, kita sewakan dulu. Sewa macam biasa. Kita fokus pada bisnes pula. Okay. Masa start bisnes tu kita start, bila dah ada kedai, kita start kita nak kena beli rumah. Sebab tuan rumah datang ke rumah kita orang. Dia duduk depan rumah, dia kata, seronok duduk di sini kan. Dia dah bawa tenang, anak, dia dah bawa anak dia, bawa isteri dia. Tengok depan rumah, tengok belakang rumah. Buka pintu belakang nak tengok. Nak tengok. Oh, besar belakang, ruang belakang. Dia baru tahu rumah dia, rumah dia. Besar belakang dia. Rumah saya dekat rumah saya ni dah busy dah kawasan ni. Dia kata rumah saya dah busy. Rumah saya tu dah busy dah. Ada kafe lah, motor lalu, kereta. Pening tak boleh pening kata. Itu dah. Tiba dia bagi signal. Dia duduk dengan saya kat depan. Lepas tu pula saya jadi down dah. Bila dia kata, anak saya rumah kat Bangi je. Dia mau beli. Dekat lah dengan anak kat sini. Sudah. Dia kata, sini kereta pun tak lalu lalang tak ada bunyi bising. Tenang je. Saya pun dengar waktu tu. Kereta dia tu macam macam dah bagi hint. Ini maknanya tak ada lah ni. Lepas tu masa dah selesai tu dia balik tu. Lepas beberapa kita bulan cakap juga tanya. Kita tanya dia nak jual tak rumah kan? Tak apalah, duduklah dulu. Duduklah dulu. Memang tak adalah ni. Dia tanya 3-4 kali pun benda yang sama juga dia jawab. Duduklah dulu. Itu start fasa kami mencari rumah. Okay. Start kami semasa tu umur dah start masuk 34. 34 kita dah start cari cat. Dia cakap rumah kata, kita kena ada rumah sebelum 35 tau. Sebab loan tak dapat pergi sampai 35 tahun.
Fikir macam tu masa tu. Kan? Ini sekadar ilmu yang ada lah. Ya. Andaian yang ada lah. Ya. Ilmu Facebook, ilmu YouTube. Itu je. Jadi kan kira-kira kan ada rumah sebelum 35 tahun ni. Itu je lah. Start tu kita fasa mencari. Pergi saja je. Kita pertama kali kita buat appointment dengan ejen-ejen hartanah dekat kawasan Bangi. Kita carilah, pergilah merasa rumah. Tapi masa tu viewing lah. Jalan. Seronok dia edit. Jalan viewing. Ya. Kita view rumah-rumah. Dari segi kapasiti kewangan tak tahu ni. Tak fikir lah. Yang bank tolak tepi dokumen semua tak kisah. Pergi viewing steady. Ya. Ini nak bagi tahu inspirasi yang kita belajar ni. Lepas tu viewing je dulu. Ambil dia punya feeling dulu. Dia. Okay. Semangat dia ambil dulu kan. Masa tu tengok rumah apa? Masa tu rumah apartment banyak. Apartment landed pun ada. Manalah tahu tengok banglo ke apa. Tak ada lah. Kita cari kecil tu. Landed berapa masa tu tengok? Masa tu landed 700,000, 600,000. Pergi tengok. Pergi dah tahu harga saja ambil ni. Pergi. Bagus. Kan pergi tengok. Bagus. Tapi confident je kan. Tapi masa entertain tu mula senyum. Bila dengar cik kerja apa? Tak, saya tak kerja, saya meniaga. Meniaga apa? Tukang kasut. Okey. Okay. Berubah muka dia. Berpetak muka kawan Dia tu. patut tak boleh cakap Aku dah dulu. setengah hari buat kau viewing ni. Kau tukang kasut rupanya. Ya. Ada tu ada SSM kata. Ada. Okey. Nanti dia sebut dia tulis kat kertas, sediakan dokumen nanti send kat saya check. Boleh pergi kita. Okey. Macam tu lah. Lepas tu kita start pergi lain pula. Tengok mana yang berminat baru kita submit. Tapi rumah 700,000 steady pergi tengok lah. Ada. Ya, 700,000 selama dekat hati rumah tak sedar diri. Tapi daripada situ lah. Tapi confident lah gaya dia. Confident biasa. Nampak je suami isteri pekerja korporat macam tu lah kan. Bawa anak-anak. Bawa anak-anak masa tu. Cari rumah 700,000. Tak, waktu tu kita orang tak tahu harga dia berapa kan. Masa tu harga rumah berapa pun tak tahu. Masa tu harga rumah 600 lebih. Masa tu dia view cuma 600 lebih. Tapi rumah yang tinggal 740,000. Ni apa rumah baru? Rumah baru. Confident. Rumah baru. Masa kita tak survey rumah second pun. Semua rumah baru. Punyalah confident tanpa ilmu. Rumah 700,000. Siap tengok yang 740. Tengok pergi merasa pergi naik atas bilik, merasa duduk atas katil ke. Siap bayar ni kan. Saya sudah jadi orang kaya. Memang rasa ambil feel. Ambil semangat untuk beli rumah tu. Tapi bila kita dah cuba 3-4 kali kita cuba. Cuba apa tu? Apply. Kata, menggunakan tadi lah SSM, bank statement semua tu. Kata nak, tak layak. Ejen balas masih boleh, tak boleh, bank tolak. Bank tolak. Lepas tu kita fikir macam mana ni? Ni sebut, cuba kita tanya sir. Itu yang pertama kali yang kita tengok sir convention tu. Kita bagi sir tu. Okay. Saya ada buat convention masa kan. Banyak dua kali saya hadir masa tu. Ada. Ramai sangat orang masa tu kata. Start pada situ lah. Semangat. Kalau sir ingat, saya kata kena perbaikikan ni dulu. Ini dulu perbaiki. Sir cerita pasal mortgage banker semua kat saya apa semua. Okay, cari value dia berapa apa semua. Itu yang kita start dulu. Okay, sikit ikut pelajaran tu dengan baik. Kita buat apa yang Sir buat. Tapi bila kita nak rujuk balik, dia kata tak payahlah Sir sibuk. Tak payahlah rujuk Sir sibuk. Dia tak jumpa saya. Dia salahkan saya pun tak. Marah betul. Kau yang tak datang, aku yang kena. Ada tu dia. Tapi banyak yang tu. Saya bukan tak nak kontak Sir sibuk. Mana kau tahu aku sibuk, kau kontak pun tidak. Kata Sir sibuk. Cubalah call. Kan saya call sekali tak angkat. Kan Sir sibuk. Tak kacau. Yelah pasal bab satu dah belajar. Yelah saya ingat lagi tau. Saya punyalah bersungguh kan. Saya satunya bila orang minta tolong nak belajar pasal rumah dan sebagainya kan. Saya jadi macam kalau saya tak bagi komitmen, saya akan rasa bersalah. Bila ada satu hajat keluarga yang nak miliki rumah. Saya juga cakap Ewa send question kedai, saya datang. Malam dia datang. Betul. Kau siap ada buat welcome sir to Dr. Shu. Betul. Saya tengok siapa tulis ni.
Nama aku ni. Tentu. Kan? Okey, so datang kita pun start dan saya mulalah melihat apa keadaan semasa. Ya betul. Saya tahu kan. Daripada kan? situ So lah. aku ingat lagi masa tu kan. Saya ingat lagi kau bawa keluar box. Oi. Dalam semua receipt. Tak, itu next. Itu Itu next ke tu yang datang kat rumah tu. Dia datang Yang kerja masa itu. mula-mula tu kan Okay, sate. Sate. Dia belajar tanah sate je. Carbonara. Tapi nak cerita masa tu Daripada duduk, situ saya bagi fundamental. Betul. Cara. Masa tu Okey, usahawan nak beli rumah, apa pattern yang kena ada? Betul. Masa tu yang saya ajar. SSM, bank statement. Kan saya cakap ada buat voucher tak, duit keluar masuk. Kan, faham tak kan? Betul. Kat situ dah mula kemaskan lah. Okey kan, dipatternkan dengan baik, membentuk satu profil lah. Betul. Okey, masuklah pertemuan yang kedua. Okey, masa tu kita dah buat yang pertama yang saya ajar tu. Apa yang saya Dah cakap buat tu. apa kan. Okey, kawan-kawan tak apa, kita jangan kontak saya buat, kita cuba buat sendiri. Cuba buat sendiri. Yang ilmu yang ada tu, kita cuba buat sendiri. Bawa pun gagal. Pergi apply sendiri. Pergi apply juga. Kan saya kata, pergi je bank, siapkan dokumen ni semua, pergi je bank, tengok apa bank cakap. Apa yang Tapi kurang. kan saya kata, benda ni memang takkan lulus. Tapi nak tengok apa yang bank kata. Okay. Apa yang kurang. Nice. Belajar daripada situ. Ya, ajar kita orang First untuk- round. Itu So sendiri. bila dah apply tu, Atau Iwan kata, saya nak ke tolong. Sekarang ni saya nak tolong kita. Okey, bukannya sekadar untuk beli rumah. Saya nak tolong kita untuk bagi knowledge sekali supaya kita boleh jadikan investkan untuk harta tanah rumah ni. Yalah dah beli sekali tu, yang second, third dah jadi senang. Betul. Yang pertama tu yang susah tu. Pertama tu So bila dah buat statement, dah susun cash Banyak flow semua proper, dah didokumen dengan baik. So try submit. Tak submit. So apa respon bank masa tu? Enggak. tak boleh juga. Tak boleh juga. Gagal apa semua ni. Tax tak ada. Tax tak ada. Okay. Sebab Itu yang kami jumpa yang kali kedua. Yang Saya bawa kotak box besar, Azimat tu. penuh Saya dengan kata duit apa tu. lah yang bawa dia kan. Saya ingat hadiah. Saya ingat macam wah bagus dia bawa hadiah. Dia kontak receipt. Ya. Best statement je. Bank statement semua. Aku punyalah, saya punyalah ajar tebuk, masuk dalam fail elok, kemas. Oh tak, aku buat semua dalam tu. Kalau tersusun tak apa juga. Mana bulan 1, bulan 4, bulan 5. Betul? Setiap pada situ dah yang saya kata, ni semua dah ni. Tapi yang meyakinkan, kan saya kata saya, bank takkan tengok figure macam ni je. Bank kita tak payah hantar payslip kita. Sebab diorang pun ada detail. Dia tengok. Tapi yang meyakinkan diorang ni apa benda? Sebagai sistem. Contoh macam orang bekerja yang meyakinkan dia punya kewangan tu KWSP. Betul. KWSP dia mereka. Macam bisnes ataupun perniagaan ni apa yang meyakinkan dia? Tax yang kami tak buat masa tu. Betul. Itu yang saya belajar tax tu. Setengah hari tu saya ajar pasal macam mana nak buat tax sebagai enterprise semua kan. Ya betul. Kan account saya nak buat sendiri sir. Daripada situ lah. Betul lah. Pasal tengok wajah awak ni ada rupa chartered accountant sikit. Tak kesukaan sampai sudah. Sebagai kontak kata hubungi yang ni, aku nak tanya pasal ni, buat tu tanya dia berapa dia buat. Tak apa, semua kita boleh buat. Silakan. Tanya sah. Saya siap follow up tu. Betul lah. Tanya. Dah kontak belum? Betul lah sir. Kami pilih untuk buat sendiri lah. Saya kata gelap lagi masa depan. Gelap lagi masa depan. Lepas tu dia kata, kali ni kita jumpa biar kita jumpa dah ada rumah. Jangan jumpa sebab saya kata lepas ni nak jumpa saya biar jumpa ada rumah. Yalah, Dah beli. alang-alang dah belajar. Alang-alang kan. Kita bukannya nak sembang saja seronok. Saya betul-betul nak padu. Kau dah ada rumah pun kau jumpa aku. Pakai habis dah ilmu ni. Ya. Yang masa fundamental yang kena faham, semua dah faham dah. Masa kali kedua ketiga jumpa tu adalah final session yang kita belajar dengan yang mana final tu kalau kita dah habis belajar, kita buat confirm kita dapat rumah. Itu final yang ilmu yang serongsi masa tu. Kita dah buat apa semua. Tu dia kata tak apa, kita buat sendiri. Masa tu kita buat sendiri. Kita cuba buat sendiri. Tak apa, kita belajar. Nak kita belajar kan. Betul, nak kita belajar. Betul lah tu. Tapi tak kena dengan ni, tak kena dengan lah. Kali kata tak apalah, kita ambil lah dah account. So account buat. Sebab masa tak cukup. Dia melayan manusia degil ni senang je. Bagi dia buat dulu. Orang dah lalu macam-macam. Betul. Pengalaman dah lalu saya lah kan. Tengok bisnes orang, saya buat bisnes. Kita ada benda yang kita specialize. Buat apa kita somehow nak masa yang sangat limited. Semua benda kita nak buat.
Ya, Ya. betul. Baik kita specialize satu benda yang menghasilkan duit. Macam saya cakap kan. Nah, Kata Mi, kalau 1 jam berapa boleh buat? Oh boleh buat ni. Buat apa 1 jam yang sama nak buat account? Betul. ya. Kan saya cakap kan. Ayat yang sama Tapi dia bagi. student saya ni dia nak buat sendiri je. Dia nak buktikan. Baguslah kata. Jadi Dia orang sudah dia saya tahu. Dia kata, silakan orang cakap lama dengar. Tapi akhirnya guna juga akhirnya- sebenarnya teknik tu. Teknik. Tapi sebenarnya ilmu yang sekongsikan tu bila kita orang dah highest account punya third party account punya consultant, tapi sebenarnya ilmu tu yang mengajar balik untuk dia semak balik sama ada betul tak apa yang kata tu ikut tak spek yang Lagi account apa semua. Ya. dia Yelah, semak because semak. dia Ya. Bab semak bagi dia lah. Bab prepare tu je. Bertahun. Pak dia kan nak semak ni account betul tak betul ni. Tak apa kita dengar dia semak. Itu kerja dia. Dia semak. Tapi betul lah. Tapi alhamdulillah dapat buat. Alhamdulillah dengan izin Allah. Kita dah sukses selesaikan apa yang ilmu yang saya kongsikan, kita cuba apply. Kita cuba ikut. Alhamdulillah yang pertama gagal. Alhamdulillah Gagal. Disebabkan tak cukup kredit daripada segi tax tu mula-mula. Okey. Lepas tu kali kedua kita apply. Alhamdulillah lulus. Tapi hanya lulus beberapa persen sahaja. Masa tu dapat margin berapa? Masa tu 80? Ingat tak? tak sampai 80. Kan? Saya ingat masa tu 80. apa Saya tak saya ingat first round tu. Rasa 80. Lepas tu kata 80. Kau punya kisah ni salah satu profile aku follow pun tak kan? Orang lain saya invite lebih kurang bapak tak tahu dah beli rumah. Awak ni buat saya rasa bersalah dengan ilmu tu tau. Kata Apa tak padu lagi ni tak nak beli-beli. Saya kata tak apply 80. Okey. Kita kata macam mana ni? 80 modal besar ni. Yalah 20% nak top up kan. Itu yang last kali saya nak hubungi Sir. Sir boleh ke tolong? Itulah dia. Itu khurafat betul kata. Aku yang salah pun tak kan. Tak tahu. Risau takut ni. Ganggu kan. Tu kata, alah Sir nak ke Setiap tolong? kali ganggu, setiap kali itulah kau jadi progress. Boleh faham tak kan? Tanya, jawapan baru kan naik tu. Tapi datang tak pasal-pasal segan lah. Aku yang sibuk lah apa semua. Tu yang saya follow up Sir tu, yang saya ingat masa malam tak salah. Yeah. First call saya malam. Saya call Sir masa tu, saya tanya Sir macam mana Sir? Saya punya loan dah lulus ni. Step macam ni. Sir bagi suggestion dia tu. Boleh ke sini tu? Saya kata boleh macam tu. Tu yang saya cerita dengan dia kata, ya boleh. Boleh. Yang tu yang saya uruskan. Sir yang bagi tahu okey, ni kena pastikan betul. Okey, cek. Sampai tahap okey, kan kita update Sir alhamdulillah semua selesai. Alhamdulillah tu yang kami dapat rumah yang pertama. Tapi masa proses dapat rumah tu ada juga kata kau boleh ke bayar. Ada juga. Ada juga masa proses mula-mula nak apply tu ada kata, apa kau susah? Kau pergi jaga je rumah mentua kau. Ada. Kau buat refinance balik, kau beli rumah. Rumah orang apa nak dijaga. Yalah. Macam pandangan kan. Dia pandangan lemah ni senang orang nak jual kata. Kita je nak beli tak beli je. Dan orang nak mengendahkan, nak mempekerjakan kita ni setiap corner ada. Perjalanan tu kan kita ada simpang-simpang tu kan. Dia standby situ. Kau tinggal nak beli dan last dia standby. Allah ada lagi kau ni. Bila dah beli tu kan kita ada kena income tax apa benda. Ni kau kena tipu ni, kena bayar tax sebab beli rumah. Kena tipu ni. Betul. Masa tu bertegang suara Sir. Memang bertegang suara. Saya cakap memang dah undang-undang urusan jual beli rumah, lawyer ni memang macam tu. Tak dia lawyer berpakat dengan bank ni. Tipu ni. Yalah saya ingat dengan ni call saya. Sir, ini stamp duty apa ni Sir? Kan? So saya terangkan. Okey, sekarang ni bila beli rumah dia ada cukai, namanya cukai pindah milik, stamp duty. Kena bayar kan Sir? Kena bayar lah. Pasal apa nak terus tenang. Betul. Tapi masa tu Azmi siap tanya tu detail-detail charges. Betul. Itu betul. Tapi ada orang kata kau kena tipu ni sebenarnya. Sepatutnya harga dia sekian-sekian, tak sampai belas-belas macam ni. Macam ni. Kau kena tipu ni. Saya tak boleh kata apa dah. Yalah. Senyum je lah.
Dia Atau mungkin lebih saya tahu. cakap apa? Macam mana? Dah beli. Ya. Itu je lah. Banyak Yalah, je bila lah. cakap tu saya kata kita kena hati-hati kita bercakap dengan siapa ni. Kalau bukan ahlinya, Itulah tu. kalau bukan orang Betul. bidangnya, kita Dia bukan dapatlah dalam bidang. pandangan andaian yang tak apa-apa. Kalau bercakap dengan orang ahlinya, tenang aja dengan Ya. jawapan kan. Betul. Setiap kali dia call saya, jumpa ke call kan, tu ada macam indah je rupa dia tu. Dah nampak rasa apa Bila nak saya buat. call sir tu, kali pertama serangkat, okey. Dia dah start risau. Tengok jawapan pada sir. Tapi kali pertama saya call tak angkat, jangan call, sir busy. Betul lah tu. Itulah mitos dia tu. Atau at the end of the day, dapat berapa Alhamdulillah. margin of finance? Dapat 460. 460. Dapat 460, dapat harga rumah masa tu 400 lah. 390 400 lah. Sebab dia jual. naikkan. Dia naikkan sikit. Apa semua okey tak apalah. Yang ada lebihan tu bolehlah kami sikit adalah baik pulihkan sikit. Tapi masa tu impian rumah baru. Tapi rezeki dapat rumah Sama. yang kami duduk tu. Tapi alhamdulillah memang Tapi tu sebenarnya kami dah Bagi putus asa dah dengan rumah tu. Ya. Tercarilah rumah baru. nak. Tak ada harapan ni. Nak apa ni? Untuk rumah nak duduk balik ni. Betul. Tapi tahu macam mana bila kami kali terakhir tu, bila kami follow up balik kan. Orang rumah saya follow up balik. Berkata ni semua ni. Sebab ni ada barang apa dekat rumah tu banyak benda yang rosak. Banyak rosak. Nak clean So balik. repair apa semua nak clean balik. Yalah. Lepas tu Tinggi. tiba dia kata Tiba dia buka. minat ke nak beli lagi? Minat ke nak beli? Bila? Asal suruh dia datang beki. Dia malah nak beki. Awak nak beli ke? Itu saya call saya tu. Sir, macam mana sir? Ni. Yalah, dekat situ yang bermulanya sejarahnya lah. Ya, kan. betul. Usaha untuk beli rumah tu semua. So alhamdulillah dari segi proses, inspirasi semua dah ada. So conclusionnya selesai Selesai. Dah duduk, Dah dah start membayar. Yang dah penting jangan rujuk pada orang yang salah. Ya. Sabar, kita nak tutup dah ni. Kan? So dah duduk, dah tenang, owner dah happy dapat duit, Mesti dah start membayar. Maksudnya kalau kata geran, dokumen hak milik tu dah Semua masuk dah ada. nama. Yep. Maksudnya sampai juga Sampai. seorang tukang kasut tepi jalan ni sedap buat airline ni. Tukang kasut boleh beli rumah. Maksud kan? Dari segi baru orang faham. Yelah, orang dengar biasanya skeptikal tukang kasut, kecil, duit kecil, orang nampak hina, lemah, dah rendah sebagainya. Rupanya jangan pandang rendah. Kekuatan income tukang kasut tu still boleh beli rumah. So tahniah kepada Azmi dan juga Ewa di atas kejayaan sampai. Dan tahniah kepada Tok Guru yang terlibat sekarang tu. Dah belanja Ya, tu Tok Guru tu. Itu kan? Dah offer 3-4 kali. Dah Banyak offer kali. 3-4 kali dia tu. Tak, pasal dia offer sate. Kalau dia offer jom kita pergi buffet Le Meridian kan. Oh yo. Mungkin Tok Guru tu tiba-tiba free kan. Tiba-tiba tu sate. Pasal sate dia balik rumah, dia singgah je beli. Tak adalah. Senang. Okey lah Ewa. Okey lah Min. So sebagai penutup kita, cuba bagi sikit beberapa inspirasi lah. Maksudnya kata-kata hikmah. Bagilah satu apa dia, dua apa dia, tiga apa dia, supaya bekalan pada semua, memberi kekuatan dan juga belief system semua naik, yang terus believe bisnes masing-masing. Betul. Jual kepek ke, jual slipper ke, jual takoyaki ke, jual pen ke, goreng pisang ke, semua ada harapan untuk beli rumah. Betul. Silakan. Yang penting. Yang pertama, Kita bagi Mi dulu. kalau nak beli rumah, tak kisahlah usahawan jenis macam mana sekalipun. Yang penting dokumen dan juga akaun mesti kena cantik. Maknanya yang penting kalau perniagaan tu, kalau bank yang saya belajar daripada saya sendiri, bank tak nak tahu siapa kita berniaga apa, dia tak nak tahu. Dia tak kenal kita. Dia tak kenal kita. Dia kenal kita daripada, kalau kita berniaga, dia kenal kita daripada tax kita. Daripada dokumen kita. Maknanya kita dah bayar tax daripada dokumen. Orang ni betul lah. Income dia fix. Jadi sebagai usahawan, itu yang kena penting. So nasihat pertama dia? Nasihat pertama dia? Nasihat tu, jangan takut untuk buat dokumen. Untuk buat bisnes kita sendiri. Maknanya buat proper bisnes kan. Bisnes apa pun buat proper. Buat proper. Mesti ada paper. Cash flow. Cash flow kalau masuk tu mesti kena ada. Satu. Dia dapat membantu. Okay, yang kedua, jangan segan untuk pergi view rumah idaman. Sebab daripada situ ini saya bukan tak setuju tapi teruskan. Kau siap pergi rumah 700,000 tu. Jangan tuju. Sebab itu kan menanam kita punya semangat untuk kita majukan perniagaan kita, untuk kita target capai. Sebab tak ada benda yang mustahil.
Semua boleh. Yalah, maksudnya kalau dia orang dah ada rumah berkenan apa semua, setting je viewing supaya belief system kita tu kan dia jadi garang, dia jadi gelora. Betul. Aku nak rumah ni. Apa aku kena buat, aku buat. Tapi kita kalau pergi view rumah-rumah ni, dia macam jadikan satu ketagih tau sebenarnya. Semangat. Engkau ketagih, kau tak tahu ejen terlibat dengan yang gaji. Kau kerja dia orang tu. Amber tu punya lah harapan, komisen apa semua. Tengok kau gaji RM1.5 sampai hati kau viewing rumah tu. Kau punya ketagih. Memang wasting time. Tapi ketagih tu dia membawa positif. Yalah, baguslah. Satu sudut daripada inspirasinya. Bila kita buat benda yang kita believe, dia jadi ketagih pula untuk terus berjaya. Mana kan? Betul. Contoh kalau orang kutuk, dia jadi ketagih pula orang kutuk. Lagi kau kutuk, lagi padu kan? Lagi kuat, lagi bukti kan? Yalah, kau ketagih. Yang kita orang ejen ni, dia toreh perasaan kita orang kata. Tapi ada ejen yang dia follow kita sampai kita ni. Alhamdulillah, kita pun ada seorang ejen yang follow kita. Dia pun 2 kali submit kita punya dokumen gagal. Tapi dia tak pernah fed up untuk stay follow up kami lagi. Walaupun dia tahu kita ni tak apa Kak, saya cuba dulu cara ni. Okay, tak boleh Kak, tak apa Kak, saya cuba bank ni. Dia still follow up kami, stay cuba lagi. Dia tak pernah rasa macam give up untuk tukang kasut macam mana tolong. Okay, nasihat kedua. 3 nasihat. Tutup. Satulah bagi Mi 3 nasihat. Satu, jaga dokumen, buat proper business. Yang kedua, jangan segan pergi viewing. Ada impian nak beli rumah, pergi tengok dulu. Yang ketiga, jangan lupa rujuk kepada yang lebih pakar kalau yang tak tahu. Jangan nak beli rumah, kena cari ejen hartanah untuk rujuk cara yang lebih betul. Jangan cari ejen kereta. Sebab info dia belajar semua daripada ahlinya. Jangan malu belajar. Jangan saya nak tambah sikit, jangan buat andaian yang cikgu tu busy. Okey, Wah, tutup sikit 3 nasihat kepada ni, kita dah tutup dah. Pertama, untuk usahawan-usahawan, maknanya kena kena ada target dalam hidup. Kena ada, yang penting plan. Lepas tu kena ada big why lah. Bila ada hinaan tu, jangan ambil benda tu negatif, ambil positif. Lepas tu doa tu penting. Kena banyak doa lah, usaha, tawakal. Istiqomah. Tu penting sah. Istiqomah. Semuanya jadi nasihat sikit pasal belief. Yalah, di kala dunia tak percaya dengan bisnes korang ni. Bagaimana bagi tahu pada para usahawan inspirasi dia orang nak beli rumah kan, untuk dia orang terus believe dengan apa dia buat. Jangan fikirkan orang percaya atau tidak. Fikirkan diri sendiri, percaya tak yang kita ni boleh buat. Masya-Allah. Sebab yang nak buat satu decision tu bukan orang lain. Diri sendiri yang nak buat decision. Jadi kita kena percaya diri kita ni boleh buat. Itu je, jangan fikir orang. Fikir diri sendiri ni. Boleh buat. Itu je. So guys, kita boleh somehow rumuskan pembelajaran hari ni. Banyak ni, kalau kata bukan saja proses beli rumah pertama seorang usahawan enterprise, tapi belajar inspirasi juga banyak. Saya rasa semua setuju yang kita belajar inspirasi tentang kekuatan, jati diri, motivasi, kan, kehebatan, kepercayaan kepada diri sendiri, pada Allah, pada doa, kan, rezeki tu bukan pada siapa-siapa. Orang pandang rendah ni lagi ramai daripada orang yang nak tengok kita berjaya. Woi, complete lah kita punya video ni kata. Patut bawa kasut tadi, bola real orang nampak kan. So kalau kita kat mana tahu ada orang nak pergi jumpa ke, nak pergi tengok, nak salam, nak ambil gambar ke. Kedai ni kat mana? Mana kedai kami terletak di bangunan Akib Mara Kajang. Betul-betul di sebelah Plaza Metro Kajang dan sebelah DTMB Kajang. Yang mana kedai kami ada 2 lot, iaitu satu di bawah Dr. Shoes dan atas Dr. Shoes Spa. Daripada lot parking memang dah boleh nampak lah kedai Dr. Shoes. Wah, dah ada signboard ke sekarang? Yes. Lama. Okey lah. So guys, thank you sekali lagi kepada Puan Ewa dan juga Cik Azmi kita. Terima kasih susah payah datang. Terima kasih kepada Kak kami menjemput kami dan sudi untuk mendengar kami punya cerita, perkongsian dan cerita kami. Saya memang dah lalu cerita ni, tapi saya tahu cerita ni bagi mereka yang menonton, saya akan cubalah untuk advertise dan juga mengemudi dalam dunia internet ni supaya ramai orang boleh tonton cerita ni dengan baik. Betul. Faham tak kan? Ini usaha kecil daripada saya dan tim supaya inspirasi orang nak dengar story.
Yang mana rasa down, yang rasa dia ni bisnes, alah tepi jalan je sir, mana nak beli. Kau tepi jalan, Tak. cukup tepi jalan ke tak? Kan? Tepi jalan atas lantai. Atas lantai. Nak Tepi rasa jalan, apa atas lagi lantai bawah pun benda tu ada. tak ada kan? Kalau awak buat bisnes online, awak rasa kerdil, jangan. Ada lagi yang orang patut layak rasa kerdil, tapi Betul. still bila sistemnya besar dan dia ada kekuatan sendiri yang boleh berjaya sehingga hari ini. So okay lah guys, itulah saja sesi sharing kita bersama dengan tukang kasut beli rumah. Macam mana headline yang sedap sikit. Dari tepi jalan, Dari kaki lima kan. tukang kasut tepi jalan, Dr. Shoes of Journey of Dr. Shoes. Journey of Dr. Shoes. Itu kan nama nama kan. Tak, kalau Tukang kata kaki yang lima. padu Ah, kan, tukang kasut tepi jalan jalan, kaki lima. beli rumah pertama. Ya. Kan? Beli rumah. Itulah lah kan tak pertama kan. Wow. Okay. Alright guys, nanti kita akan banyak sharing lagi yang bersifat-sifat inspirasi begini. Namun daripada saya dan tim mengucapkan terima kasih banyak-banyak Sama-sama. sekali kepada Mi dan Emma for your time, for your commitment datang apa semua. Kita berterima Sama-sama. kasih juga, saya dengan wife pun berterima kasih juga sebab menjemput kami untuk berkongsi Kongsi sedikit pengalaman. yang tak seberapa ni. Ya. Berkongsi. Okay. Supaya saya harapkan benda ni boleh memanfaatkan kepada orang lain. Itu yang penting. Nice, itulah harapan dan doa kita setiap kali komitmen kami nak buat konten yang macam Ya, tu. betul. Okay? So yang bab belanja tu nanti kita bincang lain. Boleh sir. Takut orang lain pun terlibat nak join sekali kan. Aduh. Alright guys. So all the best to you. Okay. Belajar sesuatu dan terus manfaat. Thank you, take care and steady and goodbye. Bye.